kebenaran pasti untuk semua. Berkumandanglah laungan kalimat thayyibah, membela agama kebenaran, terangi dalam kehidupan, dinantikan yang mencurah kebenarannya pasti dibela, yang palsu akan pasti termusnah jua. Ia hidup takkan mati, kekal ia selamanya. Amanatmu disemati, biar nyawa penggantinya. Kepastikan pasti kau menerima. Kebenaran pasti untuk semua. Oi bang, alhamdulillah bang, terima kasih banyak bang, alhamdulillah. Nanti kita panggil abang lagi untuk sesi yang kedua bang mic boleh bagi tu bang. Mic boleh bagi, terima kasih bang Dek, macam mana dia okey tak dik? Okey, rasa okey tak? Okey. Adik nak nyanyi lagu apa? Kalau adik kalau macam kita panggil artis untuk next time lah, adik nak panggil siapa dik? Tak tahu. Apa yang PSY, apa Gangnam apa bang? Siapa yang kata Gangnam tadi tu? Jangan. Siapa? Itu minggu depan roket dia sampai. Okey. Sekarang ni saya nak bersama dengan ni Ali Ekspedisi. Kalau adik tak tahu lagu dia, nanti abang ni akan sampaikan lagu Ali Ekspedisi. Mana abang Ali ada? Abang Ali? Tidur? Sebab yang datang ni rata-ratanya peminat Ali Ekspedisi, betul ke? Ali Ekspedisi bang, abang yang abang yang depan saya ni bang, abang peminat Ali Ekspedisi. Abang nampak tak saya ni? Nampak tak? Saya besar macam ni, kalau tak nampak abang minggu depan lah tu. Abang peminat Ali Ekspedisi? Oh dulu je lah minat, sekarang dah berubah dah. Sekarang ni Ali Mamak lah. Okey, tak apa. Tak apa, kita panggil Ali Ekspedisi kejap abang tu dia. Sejak dia balik daripada persembahan dekat Istana Budaya ni, nampak macam dia ada perubahan sikit lah. Kan Ali? Ali Ekspedisi ni sejak daripada Istana Budaya ni dia nampak ada perubahan sikit, maknanya macam ada tak ada poyo sikit poyo. Poyo sikit. Ini semua poyo ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Makin sihat alhamdulillah. Kotor kasut tadi naik sana kotor. Penting pelamin ni. Mana ada, ini lah kata. Assalamualaikum. Sihat ni kau? Silau kan? Silau kan? Tak, silau. Tak iman ni, iman cahaya iman. Jadi malam ni Ali rasa berapa lagu nak nyanyi? Sihat. Berapa lagu nak nyanyi malam ni? Saya nyanyi satu dulu lah. Satu lagu dulu lah. Dan lagu yang macam mana tu Ali nak nyanyi? Sebab ramai yang menanti-nanti ni daripada hujan tadi sampai sekarang. saya nyanyi lagu yang agak rancak sikit lah. Awal sangat. Apa? Bunga Angkasa. Awal sangat bang Kalau bunga tu lain Kespek. kalau bunga tayar kejap gang. Main kasar nama. Bunga tayar. Main kasar. Bunga Angkasa malam-malam sikit kalau nyanyi. Nampak mic ni nampak. La ilaha illallah. Tak ada. Okey, sekarang ni Ali,
Ramai-ramai Yang kat tadi sini. Mel Negro tu dah dapat dah jawapan. Belum. Kejapkan. Dalam lepas Ali menyanyi nanti kita akan ada sesi orang kata Fotografi. Tu sesi bertemu bual. Oh, okey. Orang kata Santai lah, santai. bersantai-santai bersama selebriti. Kita ada Dayang Kuintan. Pakai slipper eh. Kita ada Aisyah, Kak Aisyah kita. Kita ada Mel, kita ada Ali dan untuk yang Yang besar apa dia? Mel. Mel Mel bersama Aman. Tak, kalau cakap je sampai minggu depan tak habis ni. Tak apalah. Yelah. Kita bukan yang gemuruh pada Ali Ekspedisi. Bagi tepuk tangan sikit. Apa dia? Kau tak turun boleh? Apa dia? Kalau kau tak turun boleh? Okey, aku setia. Boleh eh? Boleh, tak apa. Teruskan. Buat sarkis kat belakang. Okey. Untuk lagu pertama saya, 5 lagu berjudul Semangat Yang Hilang. Boleh? Boleh. Semangat dia tak hilang. InsyaAllah tak hilang. Kita pulihkan semangat kita malam ni, okey? Ada yang tahu lagu ni? Boleh eh? Tahu lagu ni? Nanti dulu, belum. Tapi saya nak semangat siap dia. Semua tangan dekat atas ni. Konsert ni, come on. Ya, terima kasih. Jika engkau seorang berjuang hingga dipisah, rembuh tak berharapan. Nanti aku di sana di ufuk pemikiran, lalu menghayatinya. Dalam kubur manapun jasad aku ditanam, akulah juang. Kita laksanakan mata hati yang damai di sana, kejujuran semara impian, segunung harap dikulang, usahlah diragukan keupayaan diri, hati yang membara mengikutkan kata apa, jawabannya di sini, semangat kita hilang. Ya, semangat yang hilang. Oh, nak berlindung tu macam tu. Pulang semarahin macam man mana? Tapi pulang, usahlah diragukan keupayaan ini, Hati yang membara mengikutkan kata apa, jawabannya di sini, semangat kita yang hilang. malu bertahan kawan, tetap cari jalan pulang, biar ia berkesan. Hati terbenam. Ulamak, nama saudara? Nama adik-adik tu Man. Cuba Man, sini Man. Cuba je. Man. Man, kejap kasih Man. Bukan senang nak buat program macam ni Man. Nampak? Duduk pun belum. Nampak? Tepukkan untuk kembang Man. Sekali. Set. Jom sikit. Iya. Tak. Nama? Mai. Siapa? Moja. Tepukkan untuk Moja.
Mana boleh hilang kalau macam ni. Semangat yang ada, kita cari pulang. Semara impian, gunung harapi pulang. Usaha diragukan, keupayaan hati yang membarang. Dan kata apa? Jawabannya di sini. Semangat kita yang hilang, malu bertanya kawan. Kesan cari jalan pulang punca. Hari yang berkesan, hidup hati terpendam. La la la, boleh? Bila masa kau dua bini? Dah, sini, terima kasih. Terima kasih. Saya pengacara. Mike. Kau dah kompak kan tadi? Tak, okey. Ada. Ni nama siapa? Moja. Moja, bukan Mojo. Moja. Ni Moja. Moja dengan Mojan. Tak, Li. Moja, aku sarankan kau masuk tu yang worker tanpa rupa tu. Okey Moja, pergi buat kerja Moja. Bagus, terima kasih Terima kasih, Mas. Itulah orang kata penyebab-penyebabnya, nampak adik-adik kita still Pemunca. pemunca. Tak terima kasih apa. Kita sekarang terus. Alhamdulillah Alhamdulillah. Siapa ya? La ilaha illallah. Jadi kalau Ujian Rahman. Okey, betul. Jadi maknanya kita boleh jemput panel-panel kita pada hari ni pada malam ni. Kita boleh jemput sekejap adik-adik semua okey ke? Besok sekolah ke tak? Tak. Inilah orang kata, nampak perisai kita. Kita bawa kita punya panel-panel kita, Akak Dayang Kuitan, Akak Aisyah kita, Abang Mail kita ke atas pentas. Sebab masa mencemburui kita. Jealous saja. Masa menjelaskan kita, alhamdulillah. Kita nak bincang tentang orang kata berbicara santai. Santai duduk sini Aiman. Boleh, tak apa. Orang kenal lali siapa, tak apa. Dia memang perangai tak senonoh, orang kata. Mana? Tadi Mojo siapa? Jojo. Jejak kasih mana ni? Jejak kasih mana? Oh ya. Kak, nanti baju bagi saya satu kat. Lawa baju. Mak mana mak? Itulah. Mana Abang Mail mana Abang Mail? Abang Mail mana Abang Mail kita? Dah balik? Dia makan dah tu Abang Mail. Balik abang cakap pasal motor tu daripada bagi abang bro pergi terus on. Abang apa tu? Masih baik. Konas sikit. Solek ke? Ini tak long. Ladang kuda. Tolong ah. Abang Mail tadi. Ada dah sini. Alhamdulillah. Berat minggu. Makin malam. Ada mic untuk ni ya. Semua ada mic. Tu memang ni yang Kak Aisyah dengan Kak Dayang minta ni. Tak payah. Ambil dulu situ Alhamdulillah. Kita dah ke sesi kedua, lepas ni sesi ketiga yang terakhir. Yang ketiga tu sesi kita untuk penutup nanti. Buat sementara ni kita bersama-sama dengan selebriti kita. Kalau yang masih tak kenal, saya kenalkan balik yang sebelah saya ni, yang angkat pakai tudung merah ni. Kalau adik tak kenal, adik-adik tak kenal kan? Confirm tak kenal. Masa tu dalam perut lagi kan. Akak Dayang Kuitan. Makcik Makcik. Okey, muka tak ada garis-garis lagi tu. Okey, Akak Dayang Kuitan yang sebelah sini, Akak Aisyah yang belah sana, Abang Mel Wings, dan yang berjanggut sana tu Abang Ali. Adik Ali. Ya Allah, tak padan betul. Okey, kita berbicara tentang perubahan lah.
perubahan. Saya sendiri pun rasa macam bersemangat pada malam ni sebab saya bersama dengan mereka-mereka yang telah berubah. Apa ni? Perubahan badan. Aku memang biokimia aku lebih ni. Biokimia lebih. Orang ramai yang cemburukan saya juga kan. Daripada dulu kurus tiba-tiba macam ni. Jadi saya nak tanya sendirilah daripada akak daripada semua saudara-saudara kita ni yang macam mana perubahan yang permulaan dan datangnya ilham tu. Maknanya kalau dulu kita tengah-tengah seronok je, saya tengah-tengah seronok dulu memang tak fikir pun tiba-tiba nak berubah kan. Tiba-tiba datang satu cahaya yang membawa kita kepada perubahan. Boleh tak kita kongsi sikit tak? Bermula dengan orang kata ladies first. Ladies first kita mula dengan Ali. Ladies first. Kuasa aku. Okey, kak. Ni tak ada kat luar ni monitor. Ubah macam mana saya sekarang dan ubah saya di mana saya sekarang. Dia kedua-dua dia tu saya ubah kerana saya marah dengan UMNO. Okey, akak boleh cerita, kita boleh kongsikan. Kita boleh kongsikan. Tak apa, akak boleh cerita, saya nak dengar. Dan semua yang kat sini pun nak dengar. Okey kan? Tak ada, kita berubah, sebenarnya kita nak benda yang keadilan tu lah, kebenaran itu. Dan mana kita rasanya dah jauh tercampak. Saya dulu nyanyi di mana orang kata arah tujuan dia kita tak nampak. Jadi di sini kalau ada pembukaan yang baru, kebaikan yang baru, kita nak berbaikan. Dan kita dah lemas dah daripada dulu lah sampai sekarang dah lemas. Jadi kita tak nak lemas tu, kita naklah kita sama-sama selamatkan diri kita supaya jangan terus lemas. Awak lemas? Tak lemas lah? Saya belum mesti. Tapi maksud saya macam jelah itu dari segi perubahan keseluruhan akak. Perubahan diri dulu, perubahan diri. Perubahan diri akak tu macam mana akak boleh terasa sama, Dik, sama. Sebab apa? Kehidupan kita, hari-hari kita yang kita tengok, yang kita lalui sama. Yang Kak katakan tadi, memang lemas lah. Keadaan perlu berubah untuk menuju kebaikan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Kalau kita tengok macam mana saya berubah seperti ini, jadi saya tak nak menuduh yang orang lain tak nak berubah ke jalan menuju ke alam yang baik. Itu semua orang nak berubah, semua orang nak bertaubat, semua orang nak menuju untuk jalan kebaikan. Jadi sebenarnya anjakan arus yang kita harus bawa ni yang dulunya tak ada, sebab itu kita kata lemas. Jadi sekarang ni insya-Allah sama-sama kita, kalau kita tak bergerak sama, anak-anak muda yang belia pada malam ini tak nak bergerak sama untuk menuju jalan yang baik, dan Man juga tak nak bergerak sama. Belum lemas Belum? Oh, okey, belum lagi. Itulah dia. Okey, terima kasih Kak Dayan dan Kak Aisyah macam mana pula? Boleh kongsi boleh kongsi sama tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya daripada tahun 1998 lagi saya pulang ke Malaysia dengan harapan bawa anak saya, dengan harapan anak-anak saya akan dibesarkan dalam kelompok di kalangan orang mereka sendiri, dengan mengharapkan dengan dalam kelompok agama mereka sendiri dan tidak menjadi minoriti di negara asing. Tapi apa yang Kak Syah lihat, kadang-kadang seperti saya selalu kata, saya terpegun melihat suasana di Malaysia. Kadang-kadang Hollywoodnya lebih Hollywood daripada Hollywood tu, dan Bollywoodnya lebih gede daripada Bollywood tu. Jadi itu permulaan daripada apa yang Kak Syah lihat lah. Dari segi peribadi, sebenarnya panjang cerita, dipendekkan cerita, saya macam-macam yang Kak Syah lalui. Saya lalui kehidupan dan selalu ada kadang-kadang orang sebelah sana kutuk juga. Dia kata, oh kalau dah susah kau baru nak cari Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita jangan lupa, kadang-kadang ada juga orang yang susah bila ditimpa berbagai dugaan, dia sebenarnya akan membelakangi Tuhan. Tapi Alhamdulillah macam Kak Aisyah, bila saya merasa kesusahan, macam-macam dugaan yang Allah beri, saya mencari di mana kesalahan saya dan mencari jalan
U-turn balik. U-turn mencari fitrah saya. Jadi dan sekarang dari segi perubahan persekitaran, lebih banyak saya belajar tentang agama dan tuntutan agama. Rupanya di dalam agama Islam ni kubur masing-masing tak ada, konsep kubur masing-masing tak ada. Sebenarnya kita hidup dalam satu komuniti Islam dan walaupun orang bukan Islam bernaung, ya. Dan itu yang membuatkan dan kita saling tegur, menegur dan membentulkan hidup amal makruf nahi munkar. Kebanyakan orang yang duduk atas pagar ni dia nak buat amal aja, tapi dia tidak melawan kemungkaran dan kesalahan dan penyelewengan dan segala-gala benda yang tak betul. Jadi sebenarnya itu hanya separuh daripada tuntutan yang kita kena lawan ialah apa benda yang tak kena dalam di sekeliling kita. Kita tak boleh duduk diam dan pandang saja, kerana di akhirat nanti kita akan dipersoalkan juga. Jadi itu yang membuatkan saya sama-sama dalam jentera BRU ke-13 ni untuk sama-sama melihat ada perubahan orang yang berkelayakan, orang yang terus yang boleh diamanahkan untuk mentadbir negara ini, insya-Allah. InsyaAllah tidak. Abang Mel pula macam mana Abang Mel? Macam mana perubahan demi perubahan yang berlaku pada diri itu, permulaan perubahan dalam kehidupan kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sebenarnya dalam sesuatu kehidupan kita ni, kita sebagai manusia sebenarnya perlu membuat satu perubahan pada diri kita. Terutama apabila kita sudah menjangkau usia ke 40 tahun ke atas. Sesuai lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umur kamu menjangkau ke 40 tahun, kebaikan tidak dapat mengatasi kejahatan, maka siap sedialah masuk neraka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beritahu. Sesuailah sebagai orang kata manusia di akhir zaman ni, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya wajib perlu melakukan satu perubahan untuk diri kita, kaum keluarga kita, anak-anak kita, seterusnya melonjakkan kepada peminat-peminat dan juga masyarakat di sekeliling kita. Sebenarnya apabila akhir zaman ini berlaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berlakulah apabila kepul-kepul hitam yang berlaku di Timur Tengah, maka sudah tentulah hampir ini kiamat itu. Jadi kita faham, hari-hari kita dengar cerita tu, tetapi dalam masa yang sama, kita sebagai manusia, saya dah 47 tahun dah. Saya rasa anak 2, isteri baru 1. Saya rasa buatlah satu perubahan. Ini bukan kira nak kahwin 2 ke kahwin 3 ke, tidak. Saya dulu sebenarnya Kaisyah gelak lah. Bila sebut kahwin tu, kadang-kadang orang perempuan marah. Isteri kita marah. Tapi kita bukan nak sembang pasal kita nak hijrah tu, kita nak kahwin 2 ke ataupun 3. Kita nak hijrah ni sebenarnya kita nak buat satu perubahan untuk membawa diri kita, isteri kita, anak-anak kita selamat di akhirat nanti. Yang itu yang perlu. Sebab apa? Takut kita tak tahu akhir. Saya fikir yang tu. Sebab apa? Bila saya dapat satu hidayah daripada Allah, satu peluang yang sangat mahal, saya rasa sangat mahal, sebab benda ni bukan boleh dinilai dengan wang ringgit. Apabila dicampakkan dalam hati kita sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang membuatkan hati kita sangat rindu, sangat takut. Bukanlah sangat takut sekarang ni pun, tak takut sangat pun, tapi kita lakunkan takut pada Tuhan. Walaupun kita dengan lakonan dulu, tetapi akhirnya Allah Ta'ala tahu kita ni setakat mana kita boleh buat satu perubahan. Akhirnya kalau kita mohon doa, akhirnya kita akan berjaya, insya-Allah. Sebab apa? Kita takut kita mati dalam su'ul khatimah, bukan mati dalam husnul khatimah. Yang ini kita takut. Sebab apa? Takut kita khalidina fiha abada, kekal abadi dalam api neraka buat selama. Yang ini kita takut. Sebab kita tak tentu lagi kita akan selamat, kita masuk belah-belah mana pun. Kadang-kadang kita hari ini nampak betul kata Aisyah. Saya terusik juga bila Kak Aisyah beritahu. Kadang-kadang kita bila buat satu perubahan, ada je orang kata buat sini pun salah, buat sini pun salah. Tapi kita jangan perlu cakap orang lah, tak peduli kata orang. Sebab apa? Kita yang nak selamat.
Sebab apa? Kita yang mengkalakan kepada anak-anak kita dan juga isteri kita. Kalau kita jalan straight menuju kepada Allah, insya-Allah anak dan isteri kita pun insya-Allah akan ikut. Tapi kalau kita goyang, akhirnya anak dan isteri kita tidak respect dengan kita, tidak hormat dengan kita. Yang ini kita takut. Sebab apa? Di akhir zaman ni kita melihat ramai sangat perkara-perkara yang sosial berlaku. Buang anak, zina, bunuh sana sini berlaku berleluasa. Jadi yang ini yang patut kita sebagai anak-anak muda ataupun adik-adik yang berhadapan ni, anak-anak kita semaikan pada anak-anak kita, sebagai ibu bapa semaikan supaya mereka ni akhirnya takut dan cinta kepada Allah. Yang ini kita nak. Daripada saya bersama dengan Kak Aisyah, Kak Intan, juga yang mulia, yang teramat mulia yang dihormati Saudara Main Raja Lawak, juga Saudara Ali kawan saya ni, kami ni dan juga tuan-tuan puan semua inginkan satu perubahan. Satu perubahan yang macam mana? Kita balik kepada fitrah semula jadi, iaitu takut dan cinta kepada Tuhan. Yang ini yang kita nak. Sebab apa? Takut-takut tak besok, tak turun pentas ni, kadang-kadang anytime ya Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita. Yang ini yang kita takut. Alhamdulillah. Ya, jadi apa-apa pun saya membuat satu perubahan ni demi hari demi hari. Sebab apa? Kalau besok semalam, contoh kita buat sembahyang 5 waktu, kadang-kadang kita kata kita selamat. Yang ini masalah. Guru saya kata, jangan bila kita buat kebaikan demi kebaikan, kita dah rasa selamat. Apabila kita sembahyang, lagi kita kuat sembahyang, lagi kita dah rasa selamat. Orang lain tak mengaku sembahyang, tak selamat. Oh, ini bahaya. Sebab apa? Kita rasa orang tak selamat. Konon-konon kita rasa diri kita selamat. Ini salah. Sebab ini penipuan, penipuan syaitan akan meniti di atas nafsu kita supaya kita buat yang tak betul. Nafsu ni jahat, tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi saya rasa sedikit dulu mana. Kalau saya ceramah ni kan tak habis ni. InsyaAllah. Wabillahi a'lam. Oh, terima kasih Abang Mel. Cuba sikit tu, bagi bukan sikit Abang Mel tu. Ada yang faham ke tadi? Ada yang faham ke tadi? Faham. Kalau tak faham kena buka kitab Okey, seterusnya kepada Abang Ali kita. Abang Ali nampak janggut pun memang nampak beriman dah. Abang Ali janggut memang janggut beriman dah tu. Janggut Ustaz Azhar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya Muhammad Ali bin Ismail. Saya memang teruja lah dengan tazkirah daripada Ustaz Mel tadi. Hebat Ustaz Mel. Saya pun melakukan perubahan ni sebenarnya daripada diri saya dulu. Kemudian saya utamakan keluarga dan juga anak-anak saya dulu. Yang penting saya sebagai kepala sebuah keluarga, saya mesti betulkan keluarga saya dulu. Kemudian insya-Allah kalau saya dan keluarga saya di jalan yang benar, insya-Allah rakan-rakan yang lain, peminat-peminat insya-Allah akan ikut samalah. Jadi apa yang Mel kata tadi, kalau boleh memang betul lah. Saya setuju sangat lah Ustaz Mel cakap tadi, dengan Kak Aisyah dan Kak Dayang pun dah cakap tadi, perubahan tu perlu dalam hidup. Saya teruja dengan kata-kata Mel tu, setiap hari ada perubahan. Saya pun sekarang ni masih lagi belajar, masih lagi istiqamah untuk membetulkan. Ada lagi yang benda tak betul lagi ni dalam diri ni. Memang sentiasa belajar untuk membetulkan diri, muhasabah diri. Dan kadang-kadang kita ni jahat, pandang orang bila kita dah buat benda yang contoh kebaikan yang kita dah ada tu, jadi nampak orang tu macam tak baik. Itu saya duduk tengah lawan sebagai muhasabah diri. Sebab syaitan tu kata Mel sentiasa menggoda dalam pemikiran, dalam nafsu kita. Itu saja untuk saya kali ni, mana saya harap Man pun dapat hujahkan sikit apa perubahan pada diri Man. Ya Alhamdulillah. Contoh berat badan Man berapa dah sekarang? Saya boleh kalau campur dengan kursi, dia lain macam berat dia. Tajam betul Abang Ali kita tadi Alhamdulillah. Ustaz Ali Ustaz Ali yang sana tu lah. Okay. Alhamdulillah kita baru pusingan pertama. Maknanya perubahan pada diri sendiri tadi kan. Perubahan pertama. Apa dia? Nak tanya pasal negro tu? Tak ada, relax dulu ni. Relax dulu. Jadi tadi pusingan pertama semua selesa ya, semua selesa dengan soalan tu. Kan selesa.
Alhamdulillah, kita pun nak santai-santai je supaya adik-adik kita, abang-abang kita yang berhormat kita semua sama juga dapat merasai apa yang kita rasa Macam saya ni baru je jadi artis bang. Kan? Sebelum ni saya orang biasa je. Saya macam biasa juga. Kan? Tapi bila dah jadi artis, saya rasa perubahan pada diri saya ialah orang kata bersama-sama dengan artis yang saya minat. Maknanya kamu Kak Rai Pintan, Kak Aisyah semua dengan Abang Mel lah. Yang ujung tu tak payahlah kan? Saya tak minat dulu. Tak apa. Dulu boleh tengok je menyampah. Tapi sekarang dah minat pula. Tengok dah minat Alhamdulillah. Macam orang kata macam salah sangka lah. Salah sangka kita pada orang. Kita ada kena ada perubahan. Buruk sangka. Buruk sangka. Salah sangka tu lah lebih kurang. Buruk perangai ahli gitu. Jadi maknanya kita kena ada perubahan lah pada diri sendiri. Jadi pada diri sendiri kita dah tahu dah perubahan pada diri sendiri. Jadi macam saya sendirilah saya nak tanya sebab saya ni kurang pengalaman Saya nak tanya sendirilah macam akak sendiri, akak-akak abang-abang kita ni macam mana kita bawa kepada peminat pula. Maknanya kalau peminat yang selalu Facebook dengan kita, Twitter dengan kita, macam mana cara kita nak mendekatkan diri kepada peminat dan bawa dia orang kepada perubahan yang lebih besar maknanya. Mula-mula skala yang kecil pada diri sendiri, pada keluarga kita sendiri, sekarang pada perubahan pada peminat, pada semua kawan-kawan kita, saudara mara kita. Macam mana tu? Ada tak orang kata perbahasan atau pembantahan daripada dia orang? Ada tak? Macam mana? Macam dulu, tak maaf dulu mungkin kau ni kenapa lah Dayan Kuintan dulu kau macam ni dah top dah ni duit banyak apa semua sekarang tiba-tiba berubah pula. Kenapa kau ni? Kau ni gitu kan? Itu dia. Jadi diorang ni banyak orang kata tunduk yang negatif. Kita dah tahu apa yang kita nak, tapi diorang masih lagi apalah kau ni dah elok dah kau orang kenal. Dia tiba kau ni kan. Fobik ketiak kan. Okey. Cuba bagi tahu Kak. Cuba bagi tahu sikit. Itulah tadi macam Man kata tadi, dulu Man orang biasa. Sekarang Man ni dah jadi artis. Orang biasa. Saya sebenarnya sebagai seorang seni artis, saya tak nampak perbezaan tu. Orang biasa. Mat juara Kak. seni. Dia juara musim kelima Raja Lawak. Oh, tak tahu. Tapi dia kata Tak, ada yang tak tahu ni sekarang ni. perbezaannya orang seni. Ali ni Man nak bergaduh ke ni? Tak, saya bagi tahu penerangan dia punya biodata diri. Yang kelima dia juara Raja Lawak musim Ali perbezaan orang seni dengan orang biasa pada saya lah, pada anti atau Kak Dayang biasa. Memang daripada dulu orang kata saya menyanyi, sekarang ni dah ke arah lain. Daripada saya, penonjolan saya, pakaian saya, itu sebenarnya memang dah lama. Cuma saya tidak mewar-warkan. Kadang-kadang kita tengok, memang betul lah artis ni milik rakyat. Apabila bertudung, satu Malaysia tahu bertudung. Tapi sebenarnya saya tak sebegitu, sebab saya selalu ambil diri saya ni sama macam orang biasa. Tak perlu dihebohkan. Itu terpulang saya katakan tadi, semua kita nak menuju ke arah yang kebaikan yang nak kita tuju. Tapi memang ada juga peminat yang merasakan artis ini hak milik mereka. Kenapa sekarang dah berubah? Memang banyak kata dah tua lah, muka sampah lah, macam-macam. Tapi kadang-kadang, ya betul, memang betul, ada muka sampah tu banyak kali, dah tak laku tu banyak kali. Terasa Tapi Man terasa. tetapi sebenarnya pada saya tak marah. Itu hak masing-masing, pemilihan masing-masing. Sekiranya mereka peminat saya yang tidak sependapat dengan saya pun saya tak marah. Kalau buka boleh tengok saya punya Twitter, saya punya Facebook, ada yang marah, saya akan terus. Sebab itu tujuan kita bukan untuk marah. Tujuan kita bukan untuk orang kata berpihak-pihak. Tujuan kita bukan untuk sekelompok-kelompok yang lain. Kita semuanya sama. Jika pendapat mereka lain, tidak mengapa. Bukan untuk bergaduh. Bukan untuk bergaduh. Itu yang katakan tadi, orang yang marah, tak apa, dia marah. Ada juga yang dulu marah, sekarang dia pun dah ikut sama dengan pandangan apa yang saya terangkan, apa yang saya pandangkan. Kalau nak kata tak laku tu, sekarang lakunya dekat 50 tahun ni masih menyanyi lagi ni, macam mana? Betul. Kan? Minta-minta Man besok sampai. Terus kita ni seni. Sebenarnya seni ni memanglah, kalau kita tengok seni ni memang ada beza dia. Kita ada kelompok kita. Sebab seni ni kita tak boleh berpisah tau. Kalau kata yang ini berpihak sebelah sana, sekarang kita dah tak geng lah sebab kita berpihak di sebelah sini. Tak, seni tidak sebegitu. Jumpa kita akan cuma pandangan kita saja yang berbeza. Jadi dengan itu saya minta, jangan
janganlah kata saya di sini, saya dipandang hina, saya tidak takut dengan hinaan, saya tidak takut dengan marah, dengan mana peminat-peminat saya yang masih ada, yang masih menyukai saya. Ada baru-baru ini ini kita nak berkongsi. Saya pergi ke mahkamah, ada yang masa NFC ni, kes lembu ni, ada yang kata, oh Dan Quintan ni sekarang apa kata tak nak dengar lagi dah lagu dia. Tapi saya pergi salam. Saya kata tak nak dengar, tak apa, kita sesama Islam. Kadang-kadang terkeluar kat radio, biarkan aja, tak payah tutup. Saya kata tak nak dengar, marah sangat, marah kat sana, jangan marah saya. Pergi mahkamah kah? Mahkamah. Nak mohon ke jumpa kuam ke apa, tak ada Tak ada. Jadi ustazah pun tak ada. Nak jadi mak dengan isteri yang baik. Alhamdulillah. Okey Kak, terima kasih banyak Kak. Macam mana pula dengan Kak Aisyah kita? Ada tak apa cerita-cerita yang menarik sikit nak dikongsi? Okey. Seperti biasalah apabila orang tak sependapat dengan kita, terutamanya sekarang zaman di mana adanya Facebook, Twitter, jadi semua orang akan meluahkan pendapat mereka. Masa saya mula-mula isytiharkan pendirian politik saya, memanglah saya tengok dalam Facebook yang maki hamu entah tahu siapa-siapa. Saya pun tak tahu siapa maki hamu macam tu. Jadi bagi saya senang je. Kita manusia biasa, memanglah kita belajar agama, kita kena tahan nafsu marah. Dan betul kadang-kadang telinga ni panas juga lah kan. Jadi senang cerita kalau kita nampak saya berterupa tu yang saja nak provokasi kita, belok aja. Jadi ceritanya saya jenis orang yang tak suka bertegang-tegang urat. Saya rasa kadang-kadang dalam Facebook saya masuk terus ke handphone. Kadang-kadang saya rasa terganggu pukul 3 pagi, orang duduk bertelagah lagi. Kata, ya Allah, pergi tidur sembahyang tahajud ke lebih baik kan. Kerana kadang-kadang benda-benda isu-isu ni, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang memang tegar, dia punya pegangan daripada satu-satu pendirian tu, cakap macam mana pun dia duduk macam tu juga lagi. Jadi kadang-kadang macam saya, Kak Syah, terutamanya kerana kita orang yang dikenali, bukan syaitan yang dikenali, orang yang dikenali. Jadi kadang-kadang lebih baik macam saya elakkan daripada pertengkaran tu. Kadang-kadang kita pun manusia, kadang-kadang kita dah panas tu kan terlepas cakap, jadi nanti dia akan spinkan. Jadi bagi saya macam itu saja. Berhadapan dengan orang lain pun kadang-kadang saya datang daripada Negeri Sembilan, family saya memang ramai. Dalam orang Negeri Sembilan ni, dia punya keris dia selalu macam kacak je. Kajak-kajak keluar kori, kajak keluar kori. Jadi kadang-kadang untuk mengelakkan suasana ketegangan tu, kita jangan cerita pasal politik. Dan bagi saya cara untuk mengajak ataupun menyeru, kadang-kadang dengan dakwah kita melalui akhlak yang kita tunjukkan lebih baik. Jadi bila kita bersilaturahim dengan keluarga, ambil tahu, dan mereka nampak perubahan dalam diri Kak Syah semenjak masuk dalam jemaah PAS macam tu. Jadi itu cara saya. Kadang-kadang orang lain kita kena approach cara lain. Ada yang setengah kita boleh bercerita dengan baik, ada setengah dia tak boleh dengar. Orang yang macam tu baik tak usah, baik biarkan je lah. Biar je. Dan ada yang setengah tu yang kita kena pujuk, kita kena tunjukkan akhlak yang baik. Jadi kita kena pandai memainkan peranan lah. Jadi kita tak boleh, ada yang setengah tu dia nak kita bersemangat, kita pun kena ikut macam tu. Jadi bila macam saya, perubahan dalam diri saya dah lama dah. Cuma macam Dayang juga tak banyak diwar-warkan. Cuma sekarang dia label sebagai artis berhijrah. Saya pun tak berapa suka sebenarnya label-label ni. Artis saja, kita masih artis kan. Hijrah ke tidak tu biar Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi macam saya rasa biar kita mengharapkan kalau dulu saya pakai skirt, pakai seluar,
ramai peminat yang ikut sama. Jadi saya ada saham dalam tu. Jadi saya mengharapkan bila saya berubah, saya bertudung, berhijab, melabuhkan tudung saya mengharapkan peminat juga ada yang teruja untuk sama-sama ikut ke jalan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi adalah saham saya sikit bagi balance sikit, insya-Allah. Mari kita tepukan sikit pada Kak Aisyah kita. Alhamdulillah, orang kata memang sekarang ni banyak artis-artis wanita kita bertudung Macam Abang Ali bila nak ke tudung Bali? Abang Ali, saya rasa bila nak berhijrah pakai tudung? Jangan dipersendakan agak. Tak. Alah. Buruk sikit tak boleh. Kita lelaki lain. Ayo lelaki. Macam tu bila nak Orang okey, lelaki jadi, antara orang lelaki dia okey, Abang Ali. Kalau macam tu bila nak pakai baju kelawar? Kelakar. Kau raja lawak lah. Tak ada. Juara musim kelima. 5 ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada. Raja lawak adalah juara. Abang Ali, Berapa ribu mana dapat? 500 Ya Allah. 500,000 Sekarang ni saya ada program baru, program hajat. Setiap hari Khamis. Hari Khamis pukul 9.30 malam di Astro Prima. Dia tunaikan hajat orang kan. Maknanya itu satu kebaikan juga. Buat campaign sempat. Saya ni Sempat iklan, saya ni raja lawak. Jadi kena buat lawak. Abang Ali serius sangat saya tengok. Macam jiwa tak tenteram je. Jangan disendakan ya. Ya Allah. Saya sensitif ada. Kalau Baiklah Ustaz. Ustaz Ali. Jadi abang Mel kita ya. aku nak minum. Baru nak minum. Tak apa. Kita minum dulu. Jadi Abang Mel kita dah dengar daripada Kak Aisyah dan Kak Daiku Intan kita mengenai peminat-peminat atau orang kata orang ramai yang di luar sana yang penerimaan diorang tentang artis yang berhijrah, tentang artis yang melakukan penghijrahan daripada yang tak baik kepada kebaikan. Jadi semua benda berhijrah semua kepada ke arah kebaikan. Jadi pandangan Abang Mel sendiri macam mana? Memang kita tak nafikan kadang-kadang inilah manusia Manusia ni sentiasa di dalam kelemahan. Dia sentiasa membuat silap Dia artis ni dia public figure. Jadi bila public figure dikelilingi ramai, jadi apabila melakukan sesuatu perubahan, contoh macam daripada zaman jahiliah, zaman batu nak pergi ke zaman yang taman bunga sikit. Tu yang tunjuk tadi tu berhali. Dia jadi itu saya kaitkan dengan Kak Aisyah punya cerita tadi. Ada orang yang mengata ini tak laku lah ni. Itu yang lari belah ni kan. Dia macam-macam lah persepsi orang ni kan. Jadi itu saya kata beginilah. Saya bila saya lagi belajar tentang ilmu agama ni, dia lagi kita sebenarnya kalau kita fahamlah perjalanan hidup kita ni, kita menangis sebenarnya. Ini saya sendiri belajar sebenarnya. Kadang-kadang okey, bila orang marah kita, orang kutuk kita, apa orang caci maki kita sebagai manusia kadang-kadang fitrah tu dia marah. Dia ada perasaan marah. Sedangkan Tok Guru pernah berkata, mengapa kita nak perlu marah? Sedang walaupun orang bagi penyapu dekat kita. Sebab apa? Kadang-kadang dia kata, dulu-dulu pernah kita buat silap, kita tidak pernah bertaubat ber Tuhan. Ni dia. Saya bila dengar tu balik, mula-mula saya marah. Alah, macam korang bagus sangat kan? Macam-macam lah kita marah dia. Kadang-kadang bila apalah, saya kata, saya mengadu pada guru saya, apalah ni tak henti. Dia kata kita salahkan diri kita balik. Saya duduk saya, pasal apa ni kan? Dia kata kadang-kadang Mel dulu pernah tak rasa-rasanya dulu berapa kali Mel taubat pada Allah. Nampak? Dia selit dekat situ je. Rasa-rasanya kita koreksi balik diri kita. Agak-agak setiap malam berapa kali kita buat tahajud, berapa kali kita bangun malam pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Berapa kali kita buat sembahyang sunat ajat, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tahajud. Dan berapa kali kita buat sembahyang taubat. Dan berapa kali pula kita mandi tu mandi taubat. Sebab apa? Bila cucurnya air pertama tadi di kepala kita ni, niat kita tu supaya kelakuan-kelakuan buruk kita ni Allah tangkum, seperti mana air ni mengalir, begitulah juga kejahatan-kejahatan aku mengalir. Patut kita mohon doa macam tu. Dan sebelum tidur, guru saya kata, maafkanlah orang. Ini perkara yang sangat baik saya rasa. Sebelum tidur tu, kita maafkan segala kesalahan orang kepada kita, orang maki kita, orang cerca kita, kita maafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ini yang kita nak. Kadang-kadang kita tak ingat kita asyik marah orang. Sedangkan dulu kita pernah maki orang tak pernah marah kita pun. Kita terlupa.
manusia sentiasa terlupa yang dulu-dulu kita pernah buat silap. Bukan hanya kita mengata orang ni, kadang-kadang perbuatan kita, lisanul hal kita, lisanul maqal kita macam mana? Kadang perbuatan kita, kelakuan kita, mulut kita, kadang-kadang kita betul bukan bertapis. Dulu pun kita tak pernah ingat Tuhan. Kita tak pernah rasa bersandar takut dengan Tuhan. Kita tak pernah sandarkan diri kita apa-apa juga segala-galanya kepada yang Allah Ta'ala beri. Kita rasa bukan Tuhan yang bagi. Kita rasa kita yang buat. Ini masalah. Semua kita yang betul. Orang lain semua salah. Kita yang betul. Kita yang betul. Aku tak pernah buat dosa. Mana boleh mengaku macam tu? Sebenarnya kalau kita mengatakan apabila kita tak pernah buat dosa, sebenarnya itulah perkataan yang paling berdosa kita dengan Tuhan. Sepatutnya kita rasa, aku berbalik kepadamu ya Allah, mudah-mudahan kau ampunkan aku. Yang ini yang terbaik. Jadi saya rasa kalau kita ambil sikap yang begini, saya rasa segala masalah apa yang keliling kita dengan senang kita menghadapi, insya-Allah. Jadi saya rasa ini saya tujukan kepada diri saya juga sebenarnya. Mudah-mudahan balik ni kita sama-sama. Sebelum tidur kita ajar anak kita ajar isteri kita, maafkan orang lain. Mudah-mudahan bukan apa yang kita paling besar sekali, nakkan Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Entah besok, entah lusa, entah malam juga kita meninggalkan dunia ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menghadap Allah. Apa bekalan ni kita nak bawa? Sedangkan kita daripada pagi tadi, daripada malam tadi, bangun sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis je Assalamualaikum, kita kata orang balik. Sampailah zuhur, syahadah balik. Itu sebab wajib mengerjakan 5 waktu. Tinggal 1 waktu, kita dah, maknanya kita dah berdosa sangat dengan Tuhan sebenarnya. Jadi cukup tu mana mengangguk banyak dah tu. InsyaAllah dia Banyak ilmu saya dapat malam ni. Banyak ilmu. Saya okey lagi, saya angguk, maknanya saya faham. Ali tu saya tak tahulah. Ali cuba Ali terus sekali. Ali macam mana rasa tadi, ada rasa insaf sikit ke apa? Cuba ceritakan perubahan dia dalam kehidupan Saya minta maaf tadi, saya kutuk awak tadi. Saya Kena maaf. Ali, saya minta maaf serius ni. Saya Ali. Allah Akbar. Ali. Allah. Ali. Saya tak sanggup sebelum nyanyi rock ni, nampak? Tak, sebelum nak maaf tadi, saya beritahu sikit lah Macam saya juara lah cakap. Tak ada, kalau pergi mesin ATM tu, kalau tak ada duit, dia kata, maaf duit anda tak mencukupi. Saya dah maafkan awak dah. Saya cerita tu pasal duit saya belanja awak ni. Okey, terus kali, teruskan. Saya memang rasa cukup touching dengan tazkirah daripada Ustaz Mel ni. Alhamdulillah saya mendapat seorang kawan yang boleh memberi ceramah yang cukup bagus. Betul, serius. Saya nasi Arab ke apa lepas ni? Saya memang, apa soalan ni? Tak ada macam perubahan yang disakiti oleh orang luar. Maknanya peminat dulu masa Lahore dulu, masa Ali Lahore dulu, peminat semua sama dengan Ali. Waktu perubahan ni, adakah Ali bawa sekali peminat yang Lahore tu bersama-sama dengan Ali, atau Ali sendiri ada pembentangan, ada pembantahan daripada dia orang? Macam mana? Allah Akbar. Sebenarnya saya itulah, saya pesan sangat dengan diri saya kena perbetulkan diri saya dan keluarga saya dulu. Saya masih lagi dalam perjalanan saya masih lagi jauh dan saya masih lagi belajar. Jadi untuk peminat-peminat yang masih kata menentang ataupun dia kata pada perubahan saya ni, saya tak ada komen apa-apa. Saya tak kalau cek saya punya Facebook pun saya tak banyak ke benda-benda yang saya akan nak pamerkan lebih-lebih. Saya cuma akan bagi salam, saya akan cukup rasa bersyukur, dan peminat-peminat yang bersama-sama dengan saya pun rasa selesa. Saya tidak terlebih-lebih lah, maknanya tak over lah. Dan peminat pun saya rasa boleh menerima perubahan yang saya lakukan. Yang penting hati kita dan niat kita kena bersih dan kena suci lah. Itu yang saya
dalam fikiran saya. Pemandangan. Silakan. Alhamdulillah. Juara Raja Rawat Muslim. Ali ni banyak makan duit saya ni, tuan saya dah asyik cakap saya. Ali banyak kali kita berjumpa ni bagus Ali, ingatan tu masih kuat Ya. jadi macam kita dah bincang pasal perubahan diri, perubahan pada peminat. Jadi pendapat akak jugalah macam perubahan pada keseluruhan, maknanya macam mana akak fikir untuk orang kata perubahan pada semua global lah, maknanya kepada semua yang ada dekat sini, semua yang mendengar, semua yang melihat, semua yang tahu kita dah berubah. Macam mana akak nak bagi tahu dia orang kita pun perlukan ada perubahan? Macam mana ajakan akak ke, atau macam mana akak boleh bagi tahu sikit nasihat? Akak, selama ni kita menyanyi atas pentas dululah, tapi sekarang perubahan tu orang kata dah berubah. Cara akak ke pentas, cara bercakap, anjakan-anjakan itu, tapi memang nampak perubahan itu. Perubahan itu dah membangun, yang mana orang yang di luar yang menonton dah nak berubah untuk kebaikan. Kita dah nampak di mana yang sekarang diorang baru tersedar ataupun terhantuk, dan banyak perkara-perkara yang kita tengok yang buruk berlaku, macam-macam segi lah. Jadi itu yang kita nampak. Kalau kita pergi macam akak kata tadi lah, merata tempat, di Pahang ke, di Johor ke, di mana-mana, di Penang ke, memang kita nampak perubahan itu, ombakan itu, mereka semua dah bangun. Kalau macam malam ni kita nampak dalam 14,000 kata. Bagi tepukan sikit pada 14. Bagi tepukan sikit pada anda yang hadir pada malam ni. Bagi tepukan. Tapi itu sebenarnya tidak menakutkan kita. Ya betul. Dalam satu orang itu pemikiran dia boleh akan membawa 5 atau 10 orang lain yang mengikut untuk menuju perubahan itu. Ada ombakan itu. Kita tidak. Terima kasih Kak. Jadi Kak Aisyah macam mana? Okey. Bagi Kak Syam, fenomena artis menyuarakan pendirian politik mereka sebenarnya di negara luar dah biasa. Cuma di Malaysia ni baru-baru ni lah, jadi orang semua terkejut. Pasal tu ada yang kutuk, ada yang macam-macam reaksi. Tapi bagi Kak Syam, bukan saja artis yang sepatutnya prihatin tentang politik. Kita kena ingat sebenarnya politik ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita sebagai orang Islam. Kerana ramai orang selalu mengatakan kita kena pisahkan Islam dengan politik. Jangan cerita politik. Kerana biarkan orang yang mentadbir negara ni tanpa gangguan pemikiran politik. Ini di sinilah salahnya. Pemikiran sekular ini yang salahnya, yang telah diterapkan kepada kita selepas kita merdeka. Jadi kita tak merdeka juga. Jadi apa yang terjadi ialah kita kena ambil tahu tentang politik, apa yang berlaku di sekeliling kita, kerana ini siapa yang kita pilih, siapa yang kita letakkan, yang mempunyai kuasa, yang diberi mandat untuk mentadbir negara ni, yang akan menentukan hala tuju dan masa depan kita, dan sekurang-kurangnya untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi sama ada anak kita pergi sekolah free ke, ataupun duit minyak turun ke, atau tur dihapuskan ke, ataupun PTPTN dibayar balik atau tidak. Jadi kita semua ini akan melibatkan kita semua. Jadi kita tak kena peka. Jadi kita tak boleh kata I got no comment. I tak nak ambil tahu. You kena ambil tahu, kerana ini kehidupan kita bersama. Ini hak kita bersama. Dan artis ni, kita orang ni kalau pakai tudung, tak pakai tudung, orang tahu. Jadi orang nampak aktiviti kami untuk sama-sama dalam jentera PRU ke-13. Tapi sebenarnya semua orang mesti memainkan peranan untuk meletakkan orang yang betul untuk mentadbir negara kita. Malaysia adalah sebuah negara yang sangat makmur, sebenarnya negara yang kaya dengan hasil dia. Tapi malangnya kita masih ada rakyat yang hidup. Kita pergi ke Terengganu, kita tengok rakyat yang hidup dalam rumah kotak lagi. Saya
Saya kalau bawa eman, saya tak berani dua-dua kita naik rumah orang tu, takut runtuh rumah orang tu. Punyalah daif dia. Jadi tak logik sebuah negara yang begitu banyak hasil dia, bawah tanah, dalam air, atas buminya, persekitarannya yang punya banyak hasil, tetapi mempunyai rakyat yang masih hidup dalam keadaan yang tersepit, mempunyai kekangan kewangan, hidup sentiasa